Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Lagi sekali kejadian di dalam Dewan Rakyat, sahabat-sahabat semua. Tidak habis-habis menunggang ya, menggunakan isu kononnya ya berkaitan dengan Islam terancam, kononnya Mahkamah Syariah tercabar dan sebagainya, sahabat-sahabat semua, dalam kes Nik Ilin. Tapi semasa dalam kes Aki Putra, kalau saya tidak silap, ya, dalam kerajaan PAS dan Bersatu, mereka pula tidak membuat sebarang kenyataan. Hari ini seolah-olah mereka lah yang terpaling Islam, mereka lah yang terpaling hero dan sebagainya. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya ingin membawakan Anda video ini yang baru saja berlaku ya di Dewan Rakyat seperti tadi, berkaitan dengan isu ini, dengan jawaban yang tenang daripada Menteri. Dan Hulu Langat, Hulu Langat kah? Ya, memberikan satu pertanyaan yang dianggap pedas ya kalau didengar oleh walaun lebay-lebay ini. Jadi sahabat semua, ya, mari kita dengar bersama-sama soalan dan juga jawapan apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat. Dato' Ahmad bin Saad alias Yahaya, Pokok Senah. Assalamualaikum, salam sejahtera, Tuan Yang Di-Pertua. Syariat Islam adalah harapan penyelesaian di masa hadapan. Soalan saya nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Senah. Sebagaimana yang dimaklumi, Jawatankuasa Khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam telah pun ditubuhkan berdasarkan Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-70 ataupun MKI pada 28 Ogos 2023. Anggota Jawatankuasa Khas ini terdiri daripada 11 orang anggota yang mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang undang-undang sivil, syariah dan perlembagaan persekutuan. Sejak penubuhannya pada 5 Disember 2023, Jawatankuasa Khas ini telah mengadakan mesyuarat secara berkala sebanyak 10 kali. Jawatankuasa Khas ini sedang melaksanakan kajian mengenai isu konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil secara menyeluruh dan tidak hanya memberi fokus kepada isu kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam sahaja. Bagi memastikan kajian yang komprehensif dibuat, semua isu yang melibatkan konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil sedang diteliti dan dikaji dengan terperinci. Jawatankuasa Khas juga telah merancang untuk mengadakan sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan termasuklah Ketua Hakim Syar'i negeri-negeri, Mufti negeri-negeri, Majlis Agama Islam negeri-negeri, wakil daripada institusi Islam, mantan hakim dan beberapa individu serta pihak-pihak lain mengikut keperluan dan kesesuaian untuk memberi input, pandangan dan cadangan daripada Jawatankuasa Khas terhadap isu yang dibincangkan. Pendekatan sedemikian secara tidak langsung dapat membantu Jawatankuasa Khas untuk melihat semua aspek yang berkaitan secara holistik, sama ada daripada aspek perundangan sivil dan syariah termasuklah hukum syarak. Saya percaya Jawatankuasa Khas ini dapat membantu untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik dan harmoni bagi menyelesaikan isu-isu yang berbangkit berhubung dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah sebagaimana yang diperuntukkan di bawah butiran 1, Senarai 2, Senarai Negeri, Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Sekian Puan Di-Pertua. Terima kasih. Pokok Senah. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Suatu yang jelas ialah kes Nik Ilin ini mempunyai implikasi yang besar terhadap enakmen jenayah syariah. Sementara Jawatankuasa Khas pula bersifat strategi jangka sederhana iaitu untuk mengeluarkan show dalam tempoh masa 1 tahun. Soalan tambahan saya ialah, apakah langkah segera yang boleh diambil oleh badan legislatif seperti kita pada hari ini? Ini memandangkan kita semua tidak boleh membiarkan enakmen syariah ini terdedah kepada cabaran dan pembatalan
lagi tanpa kita tidak bersegera menyediakan benteng awal kepada enactment tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Senior. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Dalam konteks kes Nik Eileen dan juga tindakan yang perlu diambil oleh badan legislatif ini, seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi, jawatankuasa khas seperti mana yang telah dititahkan oleh Duli Tuanku Sultan Selangor untuk ditubuhkan ini akan memainkan peranan untuk membuat syur dan juga pandangan-pandangan. Dan antara syur dan pandangan yang akan dikemukakan oleh jawatankuasa ini termasuklah yang berkait rapat dengan kuasa dan bidang kuasa yang ada pada legislatif ataupun ahli-ahli parlimen. Dan dalam konteks ini, Yang Berhormat, kita juga jawatankuasa khas ini akan mengambil pandangan daripada ahli parlimen melalui libat urus yang akan dijalankan oleh jawatankuasa khas ini. Jadi pada pandangan saya, kita perlu bersabar untuk menunggu cadangan dan pengusyuran yang diberikan oleh jawatankuasa khas, sebab jawatankuasa khas ini akan membuat kajian yang menyeluruh dan terperinci. Sekiranya ada keperluan untuk menggubal undang-undang, meminda mana-mana undang yang berkaitan ataupun mana-mana peruntukan daripada Perlembagaan Persekutuan, pengusyuran itu akan dibuat dan kita akan bawa kepada Majlis Raja-Raja untuk perkenan dan kemudian ke Kabinet dan seterusnya ke Parlimen ini, insya-Allah. Komitmen kerajaan dan saya percaya juga komitmen semua pihak ialah untuk kita memastikan undang-undang syariah dan juga mahkamah syariah ini dapat diperkasakan. Itu komitmennya. Terima kasih. Hulu Langat. Terima kasih, Speaker. Saya nak tanya dengan Menteri, adakah kerajaan persekutuan bersedia untuk meminda perlembagaan negara ini bagi kita mengatasi masalah ataupun konflik yang berlaku di antara mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil, khususnya sebagaimana tadi disebutkan oleh teman dan juga sahabat saya di Pokok Sena yang menyatakan soal berkaitan dengan kes Nik Eileen. Sebelum tu ada kes Iki Putra, tapi Iki Putra tak buat apa-apa. Sila jawab, Menteri. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih sahabat yang Berhormat Ulu Langat. Seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi, harapan kita ialah dengan kajian yang akan disyorkan, yang dibuat oleh jawatankuasa khas yang terdiri daripada mereka-mereka yang pakar dalam bidang perlembagaan, sekiranya syur dan kajian tersebut membawa kepada keperluan untuk pindaan dibuat kepada mana-mana perlembagaan persekutuan dalam konteks ini, dan apabila proses pengusyuran itu dibawa ke Majlis Raja-Raja mendapat perkenan dan kemudian akan dibawa ke Kabinet, dan kalau itulah yang menjadi penghalang kepada ke arah usaha untuk memperkasakan mahkamah syariah dan bagi mengelakkan sebarang bentuk konflik yang berlaku di antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah, dan sudah tentu Kabinet akan mempertimbangkan dan akan terus bawa ke Parlimen untuk syur berkaitan dengan pindaan. Apa yang penting ialah kita yakin bahawa dengan adanya konflik di antara mahkamah syariah dan mahkamah sivil ini, pertikaian ini akan terus berlaku dan perkara ini perlu diselesaikan dengan seberapa segera. Terima kasih, betul. Saya jemput Tuan Haji Yusuf. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia jawapan daripada Menteri dan juga ya sebenarnya respon daripada daripada Hulu Langat, Ahli Parlimen Hulu Langat yang memberikan satu soalan yang membuka mata kita sahabat-sahabat semua. Kalau dahulunya Iki Putra, kes ini semasa dalam kerajaan PAS dan Bersatu berlaku juga seperti mana tidak jauh bezanya dengan kes Nik Eileen Rakyat Kelantan melawan negeri Kelantan ini. Tetapi semasa itu kerajaan PAS dan Bersatu rasanya tidak melakukan apa-apa, mengunci mulut, tidak bising, tidak menunggang seperti sekarang ini sahabat-sahabat semua. Ya, jadi apabila soalan ini diberikan sebenarnya seperti yang saya katakan, ya kena batang hidung sendiri. Hari ini kononnya mereka lah terpaling hero, ya tunjuk hero dan sebagainya.
hakikatnya bila mana mereka berkuasa sahabat semua dan perkara ini berlaku di dalam semasa kerajaan PAS dan juga Bersatu, ya mereka tidak melakukan apa-apa. Hari ini sibuk, bising, ya menunggang isu ini, ya dipolitikkan dan sebagainya. Itu antara pandangan saya lah. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.